Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung lagi bahagian yang ketiga, mengubah suai properti. Setakat yang kita telah buat, apabila kita menerima nilai properti tersebut, kita terus mengeluarkannya. Maksudnya memberi nilai baru, kemudian mengeluarkan terus ataupun mencapai nilai tersebut. Tetapi kita boleh juga membuat validasi ke atas nilai tersebut. Okay. Contohnya, kita tambahkan satu lagi private field kat sini berjenis baki, baki berjenis decimal dalam kelas account kita. Kemudian kita nak pastikan baki tu mestilah melebihi kosong. Mana ada baki negatif, so baki yang dimasukkan tu mestilah melebihi kosong, barulah boleh diterima. Jadi dekat sini yang memain peranan untuk menilai lebih daripada kosong ataupun tidak adalah setter. Dan setter ni oleh kerana dia mempunyai ciri yang ekstra, so kita jadikan dia private. Okay. So maksudnya properti baki berjenis public, tetapi setter di dalam properti itu berjenis private. Okay. So kita tengok contoh coding dia. So yang pertama ni adalah field baki kita berjenis decimal. Okay, macam biasa mestilah private sebab dia class variable. Kemudian property kita, nama dia baki dengan B huruf besar. So get ni tak ada masalah. Get ni akan pulangkan field, private field kita, iaitu underscore baki. Manakala set pula, setter berjenis private, dan dalam badan setter kita akan buat validation. Ingat balik keyword value. So oleh kerana baki adalah property dan tak ada dalam kurungan, tak ada penerimaan parameter pun, jadi compiler akan menggantikan dengan keyword value. So value adalah nilai yang akan diterima oleh setter. So if value lebih besar daripada kosong, so ni tengok balik jenis data type. C# mempunyai data type decimal, dan bila kita nak letakkan nilai, decimal adalah yang mempunyai titik perpuluhan, dan bila kita letakkan nilai, kita perlukan perkataan M kat ujung ni. Jadi value lebih besar daripada 0.0 M. So apa yang kita nak buat, kalau dia lebih besar daripada 0.0, barulah value tersebut atau nilai baru tu dimasukkan di dalam baki. Okay. So kita buat ni dulu, dalam sambung terus pada projek yang lepas. Okay. So ni saya dah buat. Okay, kita tambahkan kita tambahkan property baki, tapi sebelum property baki kita letakkan field private kita berjenis decimal underscore baki, and then property get macam biasa underscore baki. Okay, set pula jadikan dia berjenis ataupun dia adalah private.
So dalam ni kita akan kata kalau value lebih besar daripada 0.0, barulah kita kata value tu masukkan ke dalam baki. Okay, barulah kita terima. Jadi kita, apa yang kita nak buat kat sini seterusnya adalah kalau kita tengok overloading yang sebelum ni hanya menerima nama nama pelanggan je. Jadi kita nak buat apa? Kita nak tambah baki. So maksudnya setiap kali objek account ni nak diwujudkan, perlulah diberikan nama dengan baki. Okay. Sama ada kita ubah overloading ni ataupun kita tambahlah overloading baru. Kita tambahkan overloading constructor yang baru, public account yang mempunyai dua parameter. Yang pertama adalah string nama account, yang kedua adalah decimal. Okay. Jadi macam biasa, property nama akan menerima nama account, parameter nama account. Property baki akan menerima parameter baki awal. Okay. So apa yang kita nak buat seterusnya, kita dah selesaikan di kelas account CS. Kita pergi pula kepada form1.cs. Di bahagian button papa ni, kalau kita ingat balik, masukkan nama dan baki, tekan button papa, so dia akan keluarkan kat sini. Okay. So apa yang kita nak, kita pastikan bila masuk nama tak ada masalah. Baki yang dimasukkan mestilah melebihi kosong. So kita nak gunakan objek ataupun kita gunakan overloading constructor kita tu. So yang account yang dalam ni kita ubah, instead of mempunyai satu parameter je, kita tambahkan lagi satu dengan parameter baki. Oleh kerana baki berjenis decimal dan diterima melalui text box, kita terus tukarkan nilai text box. So kita tahu walaupun dia nampak macam nombor, tapi sebenarnya text box ni dia adalah berjenis string. So bila dia berjenis string, kita kena tukarkan ke dalam bentuk decimal. So jadi macam biasa, gunakan parser decimal.parse text box. Mana kita? Oh, tak tukar lagi Okay, tukar dulu. Text box baki. So pergi semula sini, kita nak text box baki dot text. Okay. Get kita ni tak ada masalah, kita gunakan. Okay. Untuk get untuk nama customer ni tak ada masalah. Kita nak keluarkan pula baki. So label baki dot text akan mengambil nilai daripada account 1 dot
Kita ambil property baki dan tukarkan dia kepada toString. Kenapa? Sebab label adalah jenis string. Okey, boleh? So run kan? Okey, kita terima ataupun kita masukkan bagi nama dan baki, kita masukkan 10. Okey, the papa. So Maslita baki adalah 10. Okey, cuba kalau kita masukkan lagi nilai lain. Okey, boleh kan? Sebab kita untuk baki ni kita ada setter dengan getter, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita letak negatif 5, okay, tak ada maksudnya dia tak diterima. Negatif 5 bukanlah nilai yang boleh diterima baki. So kalau diperhatikan kat sini, nilai dia adalah kosong. So kemungkinan customer ni ataupun pengguna yang menggunakan sistem ni tak perasan lah kenapa baki kosong ataupun mana silap. So kita boleh tambahkan juga message box ke dalam setter ni. So itu buat sendirilah. So maksudnya kita ada if dan kita tambah else. Okay, yang saya bagi ni paling simple. So itu penggunaan private dalam property. Dan seterusnya seterusnya adalah latihan. So latihan ni kena buat dan hantar kat Yulearn. Saya nak, tadi kita consider baki so kita tambahkan satu lagi tempat kat sini. Baki ni patutnya yang daripada yang pada awal deposit, maksudnya dia masukkan simpanan dia, kemudian nak tahu berapa simpanan sekarang. Okay, current saving dia ada berapa. So saya dah bagi guideline sikit kat sini, boleh follow dan tengok macam mana. Dan so kalau contohnya kat sini, baki yang kita masukkan adalah 1000, dan so awalnya bila tekan button papa keluarlah Maslita dengan 1000 ni. Kemudian bila kita buat deposit 200, masukkan deposit, tekan simpanan, so dia akan jadi 1250. Okay. Kemudian saya tambah lagi pula deposit 700 kat kanan ni. So bila tekan button simpanan, so dia akan tambah jadi 1950. Okey. So pastikan buat latihan ni dan hantar ke Yulearn.